Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini, pada minggu ni, kita akan masuk pada surah barulah. Surah Al-Hujurat, di mana adalah antara surah yang kita akan bincang di dalam subjek kita tafsirul Quran. Okey, kita dah bincang habis dah berkenaan dengan suratul Fath. Surah Fatah dicerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ketaatan para sahabat kepada Nabi sehingga kan mereka ni mendapat janji syurga, jaminan syurga daripada Nabi, daripada Allah kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka telah membuat perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan kita sebut sebagai satu janji setia yang Allah redha betul-betul mereka ni. Bila Allah redha, memang tempat mereka adalah jaminan syurga lah. Okey. Itu adalah kisah berkenaan sahabat taat patuh kepada Nabi. Okey. Jadi masuk kepada surah Hujurat. Surah Hujurat ini adalah kisah ataupun surah yang menceritakan bagaimana kita nak bermuamalat dengan Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimanakah adab para sahabat dengan Nabi. Kalau sebelum ni cerita patuh tu patuhlah. Sebab dia ada dua perkara. Yang pertama sekali patuh, kita lebih kepada perintah ataupun larangan lah. Apa yang diperintahkan dibuat, apa yang dilarang ditinggal. Okey, tetapi adab ni adalah sesuatu perkara yang berlainan. Okey, maka di sini di dalam surah Hujurat ada cerita berkenaan adab para sahabat yang perlu dilakukan, yang perlu sahabat patuh, perlu sahabat ambil cakna apabila bermuamalat dengan Nabi itu sendiri. Okey. Suratul Hujurat Madaniyah. Surah Hujurat adalah surah Madaniyah, iaitu surah kebanyakan keseluruhan surahnya adalah diturunkan selepas hijrah. Kerana ayat-ayat ini lebih kepada cerita bab syariat lah. Syariat kepada orang-orang yang beriman. Okey. Wa ayatuha 18. Maka ayatnya ada 18 ayat. Baina yaday surah antara muqaddimah lah kita sebutkan permulaan. Baina yaday ni apa maksud baina yaday? Di antara, baina di antara dua tangan surah. Permulaan lah di awal surah, di depan surah. Permulaan surah kita nak cerita apa dulu? Muqaddimah dia adalah hadhihi suratul karimatu madaniyah. Ini surah adalah yang mulia adalah surah madaniyah. Wahia ala wajazatiha, dia di atas seringkas-ringkasnya. Sebab apa kita kata ringkas? Sebab surah ni ada dalam lebih kurang 2 muka setengah je, 2 muka surat setengah. Dia di atas keringkasan dia suratun jalilatun dokhmatun. Dia ada surah yang mulia, lagi besar, lagi agung lah. Hebatlah. Tadadammanu, mengandungilah surah ini haqaiqat tarbiyah al-khalidah. Kita sebut hakikat tarbiyah yang berterusan. Wa ususul madaniyah al-fadilah, dan asas-asas ketamadunan yang mulia. Hatta samaha ba'dul mufassirin, sehingga dinamakan surah ini oleh sebahagian ahli tafsir sebagai suratul akhlaq. Jadi kita tahu surah Hujurat, apa maksud Hujurat? Hujurat maksud dia bilik-bilik. Dan dinamakan juga surah ini sebagai surah akhlak. Kerana apa? Surah ini menceritakan bagaimana kita sebut sebagai kita nak berakhlak, bagaimana kita nak menjaga adab dengan Allah, dengan Nabi itu sendiri. Okey. Rasanya ni lebih besar sikit dah. Ibtada'atis suratul karimatu bil adabi rafi'i alladhi addaballahu bihil mu'min. Mulalah surah ini dengan adab yang tinggi yang Allah mengajar adab dengannya kepada orang yang beriman. Tujaha syari'atillah wa amri rasulih. Terhadap terhadap syariat Allah dan perintah Rasulnya. Apa benda syariat Allah dan perintah Rasulnya itu? Wa huwa alla yubrimu amran, iaitu dia tidak, kita sebut sebagai yubrimu ni dengan tidak tergesa-gesa ataupun tidak terlalu awal mengesahkan sesuatu perkara, au yubudu ra'yan, ataupun menzahirkan pandangan, au yaqdu hukman, ataupun memutuskan sesuatu hukum fi hadratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah
hatta yastashiruhu wa yastamsiku bi irsyadatihi al-hakim. Okey, tidak boleh, taklah sahkan sesuatu perkara, tidak menzahirkan sesuatu pandangan ataupun memutuskan sesuatu hukum di depan Rasulullah, sedang Rasulullah ada depan dia ni. Sehinggalah mereka ni bermusyawarah dulu, bincang dulu, wa yastamsiku, dan berpegang dengan petunjuk-tunjuk ataupun arahan-arahan Rasulullah yang bijaksana. Maka sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Itu permulaan ayat. Thumma intaqalat ila adabin akhar. Kemudian berpindahlah surah ini kepada adab yang seterusnya, wa huwa khafdus sauti, iaitu merendahkan suara. Idza tahaddatsu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman liqadrihi syarif, kerana mengagungkan kedudukan dengan kadarnya, dengan kedudukannya yang mulia, wa ihtiraman limaqamihi asami, dan kerana menghormati dengan kedudukannya yang tinggi. Fa innahu laisa ka'amatin nas, maka sesungguhnya Nabi tidak seperti seperti manusia yang umum. Bal huwa Rasulullah, bahkan dia adalah Rasulullah. Min wajibil mu'minin, dan di antara kewajipan orang yang beriman adalah an yata'addabu ma'ahu fil khitabi ma'at tawqiri wa ta'zimi wal ijlali, iaitu mereka beradab dengan Rasulullah di dalam percakapan berserta memuliakannya, mengagungkannya, dan juga menijlal ataupun mengagunglah, membesarkannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Okey, itulah ayat dia. Wa minal adabil khas ila al adabil am. Okey, di antara adab yang khusus yang tergandung di dalam adab yang umum ni, tantaqilu surah, berpindahlah surah ditakriri, untuk menetapkan da'aimi al-mujtami'i al-fadili. Kita sebut sebagai prinsip-prinsip kemasyarakatan yang mulia. Okey, apa benda untuk menetapkan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang mulia ni? Fata'murul mu'minin, maka surah ini memerintahkan orang yang beriman bi'adami sima'i lil isya'at, dengan tanpa mendengar desas-desus. Okey, surah ni menyuruh orang beriman jangan dengar desas-desus ataupun khabar angin. Wa ta'muru bitathabbut minal anba'i wal akhbari, dan juga menyuruh untuk kita mengambil pasti, mengenal pasti dulu daripada berita-berita ataupun cerita-cerita. La siyama, lebih-lebih lagi, in kana al-khabaru, lebih-lebih lagi kalaulah cerita itu sadiran an syakhsin ghairi adil atau syakhsin muttahamin, timbul daripada seseorang yang tidak adil ataupun seseorang yang memang ditahmah ataupun diragui kesahihan apa yang diceritakan. Hakam min kalimatin naqalaha fajirun fasiqun sababat karithatan minal kawarith. Berapa banyak dah daripada kata-kata yang dipindah, yang dikatakan, yang dinaqal oleh seorang yang fajir, orang yang jahat, fasik lagi fasik, yang menyebabkan musibah, karithah minal kawarith, yang menyebabkan satu musibah daripada banyak sangat musibah. Okey, maka dengan satu kalimah, dengan kata-kata ni memang boleh membawa kepada perkara yang buruklah. Wa kam min khabarin lam yatathabbat minhu sami'uhu jarra wa balan. Berapa banyak khabar yang tidak dikenal pasti, yang tidak kita sebut diperiksa dulu benar atau tidak oleh pendengarnya, jarra wa balan, membawa kepada bala lah kita sebut. Wa ahdatsa inkisaman, dan membawa kepada perpecahan. Sebab itulah keluarlah ayat cerita ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okey, maka ini adalah cerita yang ketiga. Okey, ataupun perintah yang ketiga kepada orang beriman. Kemudian wada'at as-surah ila al-islahi bainal mutakhasimin, maka surah juga menyuruh, mengajak kepada pendamaian di antara dua orang yang berbalah. Wa daf'il udwanil baghin, dan juga menolak daripada permusuhan yang melampau-lampau. Nak balah jangan melampau-lampau. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Okey. Wa hadzarat as-suratu minas sukhriyah. Dan juga surah ini juga, yang keempat, cerita yang keempat adalah surah ini juga melarang daripada sakhriyah atau panggil sindiran ataupun ejekan. Wal hamzi, ataupun kita sebut desakan. Wal lamzi, ataupun kita sebut sebagai celaan, ataupun kata-kata lah yang tidak baiklah kepada seseorang.
Wa nafarat minal ghibah wa tajassus wa dhannis sayyi. Okey, surah ini juga menolak daripada ghibah. Ghibah ni mengumpat. Okey, maka di dalam surah ni ada cerita berkaitan larangan daripada mengumpat. Wa tajassus. Wa tajassus ni kita sebut sebagai mengintai-ngintai ataupun kita mengintip. Okey. Adhanis sayyi ataupun berprasangka buruk bil mukminin terhadap orang yang beriman. Wada'at ila makarimil akhlaq. Surah ini juga mengajak kepada akhlak yang mulia wa fadail ijtimaiyah dan kemuliaan-kemuliaan dalam bentuk kemasyarakatan. Wa hina hadzarat minal ghibah, tak kala surah ini melarang daripada kita mengumpat, ja'an nahyu fi ta'biri ra'in ajibin. Datanglah larangan ini di dalam bentuk takbir ataupun bentuk ayat yang ra' yang cantik lagi ajaib, lagi hebatlah kita sebut. Okey, macam mana? Abda'ahul Quran ghayatul ibda'. Al-Quran telah mengibda' ataupun kita sebut di dalam balaghah ilmu badi'. Kita sebut Quran telah menggunakan ilmu badi' dengan secantik-cantik ilmu badi'. Suratul rajulin, bagaimana bentuk seorang lelaki yajlisu ila jambi akhin lahu, yang duduk di tepi saudaranya, akhin lahu mayyitin, lahu mayyitun, ila jambin akhin, yang duduk di sebelah saudara dia, lahu mayyitun, yang ada mayat. Maka yanhashu minhu, maka pakak-pakaklah dia pergi kekoh mayat tu, wa ya'kulu lahmahu, dan dimakan daging tu. Okey, ini kita sebut sebagai surah ataupun gambaran yang telah yang diberikan oleh Al-Quran bahawasanya ghibah ini adalah seumpama makan daging saudara sendiri. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Al-ayah wa ya lahu min tanfirin ajibin. Alangkah, wa ya lahu, alangkah min tanfirin ajibin, daripada kita sebut sebagai larangan yang sangat sangat bagi tinggilah bahasanya. Okey, jelas. Okey, kemudian apa lagi yang diceritakan di dalam surah ini? Apa lagi yang ada di dalam surah ini? Wa khutimatis surah. Diakhirilah surah ini bila hadithi anil a'rab, dengan kisah, dengan cerita berkenaan dengan orang Arab, alladzina dhannuna al-iman, yang mereka menyangka ni, yang mana mereka menyangka al-iman, iman tu sendiri adalah kalimatan tuqalu bilisan. Iman ini adalah satu kalimah yang dikata dengan lidah saja. Cukup kata aku beriman dah cukup. Waja'u yamunnuna 'ala rasuli imanahum, dan mereka ni, orang Arab ni datang seolah-olah memberi anugerah kepada Rasul dengan mereka ni beriman. Mereka rasa mereka ni macam bagi hadiah lah. Mereka nak beriman pun, tapi bila disebut beriman kepada Rasul, maksudnya itu adalah satu hadiah lah kepada Rasul. Fatabayyana haqiqatul iman, maka jelaslah hakikat iman, wa haqiqatul Islam, dan hakikat Islam, wa syurutul mu'min al-kamili, dan syarat orang beriman yang sempurna, wa huwa alladhi jama'al iman wal ikhlasa wal jihada wal amal salih. Syarat iman yang mulia, orang beriman yang mulia adalah orang yang menghimpunkan di antara keimanan, keikhlasan, jihad dan juga amal soleh. Barulah dikatakan orang itu betul-betul beriman, bukan hanya sekadar sebutan yang boleh disebut pada lidah sahaja. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang benar-benar iman, allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun, ila akhir surah al-karimah. Okey, selesai. Maka itulah isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Hujurat. Okey, nanti kita akan masuk sedikit demi sedikit, iaitu yang pertama sekali at-tasmiyah. Sumiyat, penamaan. Sumiyat, dinamakan surah ini dengan suratul Hujurat. Sumiyat hadhihi suratul Hujurat, dinamakan dengan surah Al-Hujurat. Lianna Allah Ta'ala dzakara fiha, kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam surah ni. Sebut apa? Sebut bilik di dalam surah ni. Kerana apa? Hurbata dzakara fiha, kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam surah ini hurmata buyutin Nabi, kehormatan rumah-rumah Nabi,
wahiyal hujurat, iaitu bilik-bilik allati kana yaskunuha, yang mana didiami ummahatul mukminin, yang didiami oleh isteri-isteri baginda at-tahirat, yang suci, ridwanullahi alaihim, yang diradai oleh Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, sehinggalah ayat. Okey. Al-lughah ni kita bincang berkenaan bahasa lah. Yaghuddu apa maksud, fasiqun apa maksud, nabat apa maksud, anittum apa maksud, rasyidun apa maksud, tafiq, baghat, talmizu ni ni tak apalah, kita abaikan je lah. Kita tengok sababun nuzul. Okey. Surah ni ada 3 sababun nuzul sebagaimana yang disebutkan di dalam Sufatul Tafasir. Okey. Sababun nuzul yang pertama. Okey. Sababun nuzul yang pertama, ruya anna ba'dul Arab. Okey, ni kisah apa? Ni kisah yang orang Arab panggil ni. Dia yang perintah supaya rendahkan apa panggil? Yang panggil Nabi ni. Okey, kita tengok ni. Ruya anna ba'dul Arab. Diriwayatkan bahawa ada sebahagian orang Arab Badawi. Arab yang dimaksudkan di sini bukan Arab biasa. Bila disebut al-Arab di dalam Al-Quran bukannya Arab secara umum. Tetapi yang dimaksudkan dengan al-A'rab di sini adalah Arab Badawi, Arab kampung. Okey, anna ba'd al-A'rab al-jufata, yang kerah, yang kasar. Diriwayatkan bahawa ada sebahagian orang Arab yang kerah, jadi ngasar. Ja'u ila hujurati azwajin Nabi, telah datang ke bilik-bilik isteri-isteri Nabi. Faja'alu yunadunahu, maka mereka mulalah panggil Nabi. Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Muhammad, keluarlah kepada kami. Muhammad, keluarlah kepada kami. Masa tu Nabi ada dekat dalam rumah, dalam bilik. Fa anzalallah, maka Allah turunlah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang yang memanggil kamu di sebalik bilik-bilik, kebanyakan mereka ni tidak mengetahui, tidak memahami, tidak berakal. Okey, itu yang pertama. Okey, sababun nuzul yang kedua adalah ruya anna Nabi ba'athal Walid bin Aqabah. Okey, ni kisah berkenaan dengan kena ambil kepastian sesuatu berita. Nabi telah mengutuskan Walid bin Aqabah ila Harith bin Dirar, kepada Harith bin Dirar. Okey, sahabat kepada sahabat. Walid adalah sahabat, diutuskan kepada Harith, sahabat juga. Liyaqbidha, untuk mengambil, untuk menangkap atau mengambil, maka indahu minaz zakah, untuk mengambil apa yang ada di sisinya daripada zakat, allati jama'aha min qaumihi, yang telah dikumpulkannya oleh Haris daripada kaumnya, daripada kaum Haris. Okey. Falamma saral Walid, maka apabila Walid ni telah pergilah nak pergi ke Haris ni. Walid telah pergi, telah berjalan nak pergi ke Haris. Wa qataraba minhum, dan mereka telah menghampiri mereka lah. Walid telah menghampiri mereka, Haris dan kaum dia. Khafa wa faza'a, dia rasa takut dan juga gerun. Maka dia takut, kan kena bunuh kan ke mana. Dia jadi rasa takut. Faraja'a ila Rasulillah, tak ada benda pun berlaku, dia rasa takut, dia balik. Faraja'a ila Rasulillah, maka dia balik, dia jumpa Rasulullah. Dia pun kata, wahai Rasulullah, innahum qad irtaddu wa mana'u zakah. Haris dan kaum-kaum dia ni telah murtad. Wa mana'u zakah, mereka ni telah menghalang daripada mengeluarkan zakat. Mereka enggan mengeluarkan zakat. Maka apabila Walid kata begitu, faham ba'du sahabah bil khuruji ilaihim wa qitalihim, maka inginlah sebahagian sahabat Nabi yang ada bersama Nabi masa itu untuk pergi keluar kepada Haris dan juga kaum dia, wa qitalihim, dan memerangi mereka. Maka Allah menurunkan fa anzalallah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datanglah wahai orang beriman, apabila telah datanglah seorang yang fasik dengan sesuatu berita yang tidak dikenal pasti, maka selidiklah dulu. Maka Walid dari sini ni dikatakan sebagai asbabun nuzul, dialah orang fasik yang dimaksudkan di dalam ayat. Okey. Okey, fasik tu apa? Fasik tu orang Islam yang jahat. Bukan fasik ni kata orang yang murtad tak. Orang yang tidak disahkan. Yang penting orang yang tidak ada yang melakukan dosa lah, orang beriman yang melakukan dosa. Kalau kita nak kata parut-parut kan. Walid ni adalah sahabat Nabi itu sendiri, di kalangan sahabat Nabi.
Okey, an Anas qala, daripada Anas berkatalah, qila lin nabi law ataita Abdullah bin Ubay. Okey, daripada Anas ni ada satu lagi asbabun nuzul. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat katakan dia, law ataita Abdullah bin Ubay. Kalaulah kamu pergi jumpa Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Wa huwa ra'sul munafiqin. Dia ini adalah kepala ataupun adalah ketua orang munafik. Okey, maksudnya ada sahabat suruh Nabi pergi jumpalah Abdullah bin Ubay. Law ataita Abdullah. Kalau pergi jumpa Abdullah, kemudian fantalaqa ilaihi, maka bertolaklah Nabi kepada Allah bin Ubay. Wa rakiba himaran, dan Nabi menunggang seekor himar. Wa antalaqa ma'ahu al-muslimuna yamshuna, dan bertolaklah bersama Nabi orang-orang Islam dalam keadaan berjalan. Okey, maksud Nabi seorang je naik himar, lain semua berjalan belaka. Maksudnya tak berapa jauh lah. Boleh berjalan, dan Nabi naik himar saja, tak perlu naik kuda. Kalau kuda ni berjalan jauh lah kita sebut. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, maka apabila Nabi telah mendatangi Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay berkatalah kepada Nabi, ilaika anni. Ilaika anni maksudnya apa? Tanahha wa bata'id. Tanahha wa bata'id anni. Maksud tanahha wa bata'id anni, berundurlah dan jauhilah daripada aku. Fa wallahi, demi Allah, laqad adhani natnu himarika. Telah menyakiti aku, demi Allah telah menyakiti aku bau busuk himar kamu ni. Abdullah bin Ubay kata gitu ke Nabi? Gigi serabut busuk bangun ni. Gitulah ibaratnya. Maka dengan sebab kata-kata Abdullah bin Ubay ni, maka di kalangan yang bersama dengan Nabi, iaitu seorang lelaki daripada kaum Ansar, faqala rajulun minal Ansar, wallahi, demi Allah, la himaru Rasulillahi atyabu rihan minka. Balah pakat balah. Himar Rasulullah ni bau sedap lagi daripada baumu. Gitu. Faghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi, maka ada juga kaum dia backup. Maka marahlah juga bagi pihak Abdullah bin Ubay oleh seorang lelaki daripada kaumnya. Wa ghadiba lil ansari, maka dia marah pula bagi pihak orang Ansar tadi seorang tu, akharuna min qaumihi, daripada orang-orang lain daripada kaum dia. Fakana bainahum darbun, maka berlakulah pukulan ataupun pukul memukul. Fakana bainahum darbun, maka berlakulah pukul memukul, bil jaridi, dengan kertas, wal aidi, dengan tangan, wan ni'ali, dan dengan slipas-slipas. Pakat balah belaka. Benda kecil je pakat balah belaka. Maka fa'anzalallahu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Tapi bila ada dua puak daripada orang yang beriman telah berbunuh-bunuhan ataupun berpukul-pukulan, maka damaikanlah di antara mereka. Okey, settle. Maka ini adalah mukadimah yang kita akan belajar berkaitan dengan apa? Dengan tafsir surah Al-Hujurat daripada Safatul Tafasir. Okey, jelas. Allah subhanahu wa ta'ala